إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام والأصحاب شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره Sahabat dong. Sila lagi 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Wa in jahiltahu taharrakta bi ru'yatik amalaka wa bi talabil ujrati alayhi fal muradu min zalika kullihi an yakuna huwa ta'ala indak wa la takunu anta bal tafna an ghairihi ta'ala. Dan jika engkau jahil tentangnya, jika engkau jahil akan dia, ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti engkau bergerak taharrakta, mana engkau bergerak dengan engkau memandang amalanmu. Mana orang yang masih lagi memandang dia yang beramal, masih lagi tertutup memandang sifat asma Tuhannya, maka orang itu dipanggil orang jahil. Walaupun dia alim 4 mazhab, walaupun PK dia melaut alim, ya, segi pandangan sufiah, mana orang yang dikatakan alim ahli marifat dia lain, tidak sama segi orang-orang ahli syariat. Ahli syariat paling tinggi martabat dia kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dia naik martabat nafsu dia pun nafsul lawamah, ya, itu dalam Ihya disebut. Ada pun ahlillah, kemuncak dia tidak ada nihayah. Permulaan dia wali kecil daripada nafsul mutmainnah. Mutmainnah tu baru start nak naik enten makam aulia. Bermakna dulu atas, atas tak kiri, tak terhingga tuan buka. Itu sebab maknanya jauh kedudukan antara ahli syariah dan ahli hakikah. Ahli hakikat dia tinggi, tapi syariat dia kena ada, ya, sebab syariah dipanggil babul hakikah. Siapa nak pergi kerja hakikat syariat tak ada, tahu dia masuk, dia terhijab. Kalau dia mengaku ada tu dakwa bohong. Sebab tu dia kena lengkap syariat wal hakikah. Dan jika engkau jahil, wa in jahilta, jika jahil engkau akan dia apa? Akan Allah Ta'ala. Jahil engkau akan dia maf'ul itu. Jawab dia jawab in taharrakta, itu jawab dia. Maka jika engkau jahil akan Allah Ta'ala, ya, pasti atau jawab in syartiyah. Jika engkau jahil akan dia, jawab dia taharrakta, nascaya, atau di purpose ni pasti, mana engkau bergerak biru'yatik amalat, dengan engkau memandang-mandang batin kamu tadi tu akan amal engkau, ya. Jadi kamu nampak engkau, habis orang tu orang jahil panggil. Pada istilah sufi orang tu jahil, mana orang yang tidak tembus pandangan dia kepada Allah Ta'ala.
Orang yang tidak mengerti makrifat yang sebenar dengan Tuhan dan musyahadah akan Tuhan, itu orang dipanggil golongan jahil indal arifin, di sisi pandangan orang yang arif. Dia bukan kira baca kitab sebenarnya. Sebab tu dia kata apa? Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq. Rasa yang Tuhan buka, bukan bil awraq atau lambaran kertas yang kamu baca kan. Kertas yang kita baca ni dia punya pendoman, kena ada, kalau tak ada babas. Ya, tapi sekadar tu tak cukup, tak sampai lagi. Dia kena mula, kena ke depan lagi. Kena merasai. Habis tu. Kemudian wabi ni atas pada ru'yah. Tadi bi ru'yatika amalaka, sini wabi talabil ujrati alaihi, dan kau menuntut akan ujrah, mana gantian, balasan alaihi alal amal. Jadi mana kalau ada lagi batin hati kita buat amal, rasa nak balasan tu, balasan ni, jannah tu, syurga tu, itu jauh lagi. Dan itu jauh lagi. Orang yang nak dia terus ilahi anta maksudi, Tuhan yang kita kasat. Syurga tu adalah makhluk dia, itu syurga pemberian Tuhan, kita jangan kacau. Itu pemberian dia nak beri. Kita nak cari reda dia, dapat reda dia, dapat segala, dapat makrifat dia sebenar, dia dapat segalanya. Jangan tukar kasat kita dengan ujrah, dengan ganjaran, jangan. Lepas tu Wahabi pula dituduh ni ulama sufi. Apa sufi jalan tak betul, tak nak pula syurga Tuhan. Siapa tu tak nak? Apa pula bangang dah kau tu. Wahabi ni memang bangang kan, bangang yang bodoh campur bahdul ni. Tu buat Wahabi kan. Orang bahas qasad qalbi tu jangan pusing tempat lain, terus ke dia je. Ganjaran pahala dia bagi, nikmat syurga dia bagi, itu pemberian kekasih. Siapa tak ambil lah. Tapi bukan tu matlamat, kena faham tu. Matlamat kita huwa Allah. Terus direct ke dia. Itu beza antara dua tu. Tu pun tak tahu beza. Tu dia mengelibang macam orang gila Wahabi kan. Ya. Kalau gitu fal muradu min zalik kullihi, maka yang dikendaki, ya, kullihi sekalian, an yakuna huwa ta'ala indak. Bahawa dikendaki demikian itulah semua, bahawasanya dia Allah Ta'ala itu indak di sisi engkau. Maknanya wujud di sisimu. Allah Ta'ala sentiasa dengan kita. Sifat ma'iyah tu ialah sifat Tuhan dengan kita. Wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala ma'akum. Allah Ta'ala serta kamu, bukan kamu serta Allah. Faham Allah serta kita. Ma'iyah tu sifat Tuhan dengan kita. Adapun Tuhan, kita tak boleh, bukan kita serta Tuhan. Kanallah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun serta dia. Nampak tu? Beza tu. Kanallah wala syai'a ma'ah dengan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Itu lain. Ma'iyah dia panggil apa ni? Ma'nawiyah, bukan ma'iyah hisiah. Kalau ma'iyah hisiah kufur kan. Ma'iyah serta ni, serta kita dekat ini kanan kita kan macam tu. Jadi dekat tu kafir orang. Itu mentasyabur kafir musyabbihah. Kufur yang orang kafir yang menserupakan makhluk dengan Tuhan. Ma'iyah dipanggil ma'iyah ma'nawiyah. Pada makna, dengan makna tidak ada satu yang boleh renggang dari Tuhan. Mana ada makhluk yang terlepas dari taksis iradat, mana ada makhluk yang terlepas dari taksirul qudrah, mana ada makhluk yang terlepas daripada inkisyaful ilmi wasami wal basar. Ada. Mana ada. Full time kita dengan dia. Itu mana sertanya Allah Ta'ala dengan kita, dengan apa? Kurnia dia, dengan bantuan dia, dengan ijat dan segala-galanya. Ada pandang kesetaraan tu, baru yang lain hilang. Lepas tu bila hilang yang lain baru dia sampai. Ya, selagi dia tidak lebur, maka dia tak akan sampai. Satu misal buatkan kaca. Kan? Kaca bila dibuat jadi gelas. Kan? Nak dapat kaca balik kena apa? Kena pecahkan gelas. Pecahkan gelas, hilang nama gelas, tinggal kaca balik. Faham? Semua tu minallah. Nak dapat minallah balik, pecahkan balik makhluk. Jangan pandang makhluk, boleh nampak balik daripada dia. Faham? Tapi yang kata kaca tu, kita Tuhan kita kan syirik pula kan, jawab pasal. Ya, kalau nak mampir faham kan, pecahkan kaca tu, baru hilang nama kaca. Ya, pecahkan gelas, baru nampak kaca.
Asal gelas dari kaca. Nak nampak kaca, pecahkan gelas. Pecahkan gelas, orang tak panggil gelas lagi dah, orang panggil kaca je. Itu maksudnya. Ya. Nak faham, nak kenal Allah Ta'ala, pecahkan pandangan makhluk. Baru nampak siapa dia sebenarnya. Lagi kita nampak makhluk tak ada. Kena keluar daripada diri. Ya. Baru dia nampak yang hakiki. Keluar. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Kau keluar dari diri kau sampai ke Tuhan. Ya, keluar dari diri itulah makna kemuncak la haula wala quwata illa billah. Itu maksud dia. Ya, lenyap tu. Bal kullu man lam yughni an dairatil hissi, ya, lam yaghim an syuhudi nafsihi bi syuhudi rabbih wala yatma'u an yataharrar min riqil ihsanil khalq imma i'timadan awil istinadan. Ya, mana setiap mereka yang tidak memfanakan, melenyapkan daripada daerah hissi, daerah zahir makhluk ni, dan tidak mana melenyapkan pandangan diri mereka dengan syuhud akan Allah Ta'ala, dia tak dapat jejak makam musyahadah lagi. Maka jangan diharap bahawa dia terlepas daripada kehambaan ihsan makhluk. Dia tak lepas kan. Dia akan nampak kebaikan makhluk, hebat makhluk, tolong makhluk. Tuhan ni nampak. Ya, buat apa hal dia kena fanakkan, lenyapkan. Dan ada kalanya dari sudut pegangan ataupun dari sudut sandaran. Kalau pegangan akidah rosak terus macam orang kafir. Ya, kalau istinad sandaran, dia ada akidah tapi dia bersandar nampak benda lain. Tuhan ni nampak makhluk. Itu terhijab, mahjub. Orang tu terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenaki daripada demikian itu semua bahawa hanyalah dia. Hanya ayyakuna huwa ta'ala indak. Dia adalah wujud di sisimu dan bukan engkau dirimu. Dan bukanlah wala takunu anta. Ya, dan tidak adalah engkau, mana engkau fana lenyap. Bal tafna an ghairihi ta'ala. Bahkan engkau lenyap daripada segala sesuatu selainnya. Ya, padamkan baru dihidupkan. Padam baru terang. Ya. Sebab tauhid yang kita nak ni, tauhid tidak ada pandangan makhluk. Kalau tauhid ada wasitah makhluk, tu tauhid am dia panggil. Ya, mesti pandang makhluk sebagai dalil. Adapun tauhid khas dia tak ada Tuhan yang meloncat terus hadrat Tuhan dengan zauq dia. Ya, anna tauhidul haq yakunu billah la bi ghairihi. Tauhid hak ni apa? Yakunu billah, adalah dengan Tuhan, la bi ghairihi, bukan dengan lain. Ya, wa illa yakunu salik. Dan kalau tidak, dia maksud salik, dia boleh wasil. Dia yang mana salik qad asbata ma'ahu mawjudan, dia masih mensabitkan serta dia ada mawjud. Biasa ni paman wahadallah, ya, bi aklihi, barang siapa mentauhidkan Allah dengan akalnya, faqad wahadahu bid dalil, sungguhnya dia mentauhidkan Tuhan dengan dalil. Makna apa dalil? Makhluk dia nampak langit bumi jam-jam lagi. Itu peringkat ada dalam Quran musuh. Ya, ulinturu maza fis samawati, pandang langit bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu masih nampak diri lagi. Jika orang sampai peringkat khas, iza zukirallah hum wajilat qulubuhum, dia tu ke Tuhan ni. Ya, itu beza antara tauhid khas dengan tauhid am. Jika tauhid am masih lagi apa? Asbata li nafsihi idrakan wa aqlan. Dia masih nampak lagi idrak dia, akal dia nampak tu. Ya, ada pun tauhidul hakiki la yakunu, tidak adalah ia illa billah, dia dengan Tuhan ni. Ya, dia dengan Tuhan. Li annahu laisa ma'ahu syai', kerana tidak ada serta ta'ala satu pun. Kan Allah wala syai'ah ma'ahu. Itu ada dua beza tuan. Kemudian al-awam. Al-awam humul ubbad. Awam dipanggil ubbad, mana ahli ibadat, abid. Alladhi hum duna awamil arifin. Di sini bukan dikenal awam ni, awam di kalangan arifin. Ya, segala yang mana a'maluhum, ya, muttahamatun, ya, amalan mereka itu maknanya menuntut ganjaran ke atas amalan tadi. Ya, li talabil ujrah alaiha, fahiya
mustawiyatun bihuzuzihim, ya, wahum kal, ya, ujara'i, ya, in u'tu al ujrata amilu wa illa fala. Mana hati dekat mana kan? Kan kata orang kat ujrah. Dia orang awam, mereka adalah para abid, mana ahli ibadat biasa, yang lebih rendah daripada golongan awam di kalangan para arifin. Ya, segala amalan mereka itu ditohmah. Maknanya orang arif sentiasa mentohmah amalan dia. Dia buat amalan dia rasa tak betul lagi, dia buat amalan dia rasa takut lagi. Itu perangkat orang apa? Orang arifin punya cara. Orang awam sentiasa mentohmah dia. Dia tak pernah rasa dia hebat, dan sentiasa bimbang, takut-takut amal dia tahu reject, takut-takut amal dia ada kemasuhan, madkhul. Kerana mereka menuntut ganjaran ke atas amalan itu, maka mereka setaraf dengan kehendak mereka. Ya, maknanya apa? Rendah peringkat dia lah dengan makhluk. Mereka seumpama pekerja-pekerja. Jika mereka dikurniakan ganjaran, maka mereka melakukan kerja. Kalau ada upah lagi banyak upah lagi gaji kerja kan. Dan jika tiada diberi ganjaran, tak ada upah, maka tiadalah dilakukan kerja. Mana dia tak akan kerja apabila tidak dinyatakan upah dia. Bermakna hati dia bukan dengan tuan, hati dia dengan duit, upah. Ya, kalau hati dia dengan tuan, itu lain cerita. Dia tak pandang duit sebab dia dah hama. Dia ada kontak, hati dia mula ada kontak. Mana kasih, ya, dan sebagainya dengan tuan. Lepas tu dia tak pandang. Dah tak apa, tak beri tak apa, saya buat ni ikhlas. Sebab apa? Dia nak tuan. Sampai nak tu mahabbah dia dengan tuan. Ya. Sebab tu kalau guru dengan murid, dia nakkan apa? Khidmat. Sebab maqamul khidmat, ya, la yatlub, dia tak menuntut akan ujrah. Balasan dia tak ada, di khidmat dia tak. Dia datang rumah khidmat, lepas tu balik tanya upah tak ada. Itu kan khidmat. Itu ambil upah, ya, kuli panggil. Khidmat tak, dia nak menuntut supaya kalbi orang yang arif tu dengan dia sentiasa kan, itu dia nak. Allah. Jadi orang awam ni apa ni? Mereka adalah para abid yang lebih rendah daripada orang awam di kalangan arifin. Segala amalan mereka ditohmah kerana apa? Mereka menuntut ganjaran ke atas amalan. Maka mereka setaraf dengan kehendak-kehendak mereka itu. Ya, mereka seumpama pekerja-pekerja. Jika mereka dikurniakan ganjaran, mereka melakukan kerja. Dan jika tidak diberi ganjaran, mereka tidak akan bekerja. Ya, sebab dia bekerja tu atas apa? Ingatan dia mengharap-harap ada balasan. Maka begitulah orang yang masih jauh lagi mahjub. Ya. Sebab ma salahta lana ma dama fika baqiyatun lisiwana. Mana tidak layak engkau nak masuk bersama kami, kata, selama ada di dalam batin hatimu itu memandang kepada makhluk. Tuan tak izinkan, ya, dipandang makhluk, tak masuk, lain jauh. Kalau gitu wal khawas, ya, humul, siapa dia khawas? Humul fanun, ya, an huzuzihim, a'maluhum qurbatun. Tadi a'maluhum muttahamatun, beza tu. Ya, ni qurbat. Sebab apa? Ya, la nazara lahum ila amalin wala ila sawabin bal ila al-qurbi minhu ta'ala. Bermula khawas orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang lenyap dengan dia fanun, fana, lenyap. Mana dia nampak kebesaran Tuhan. Apa makna fana? Anta berdua azamatillah, terserlah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan. Dia lain dari itu. Ya, dia tak nampak syurga itu besar-besar, dia nampak Tuhan dia paling besar kali, lain dari. Ya, ataupun dipanggil ru'yatullahi bila khalqin, batin dia menghadap Tuhan, tak ada makhluk. Dia tak ada nak orang-orang, tak ada. Hati dia bukan dengan orang. Sebab apa? Hati dah naik atas, dia pergi alamin malakut jabarut. Dan mana nak pergi bawah? Ni alam mulki. Kita kalau hati dengan makhluk masih duduk alam mulki bawah ni, alam asbab dan sebagainya. Ya, dia orang nak pergi atas, jasad di kat sini. Ya, abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani mereka dengan Tuhan. Dan khawas mana orang pilihan ni apa dia? Mereka adalah orang yang lenyap, mana fana daripada kendak-kendak mereka. Segala amalan mereka merupakan kurbah.
Amalan mereka itu semua merupakan pendampingan yang mendekatkan diri kepada Allah. Mana dia beramal tu makin rapat dengan Tuhan. Sebab apa? Dia nak Tuhan, bukan dia nak benda. Qurbah kepada Ta'ala. Tiada pandangan bagi mereka kepada amal dan tiada kepada ganjaran. Bahkan di sini tak rasa, dia tak merasakan amal. Sebab dia dah nampak itu af'al Tuhan. Bila dia tajalli af'al Tuhan, memang confirm dia tak rasa dia. Dan kalau rasa dia, mana dia belum ditajalikan lagi. Kalau dia tajalli sat dibuka, memang tak ada nampak dah. Terus dia. Ya, tu bukan boleh benda ni bukan cerita dah ni. Dia berlaku dua je. Tap dia tarik memang terbuka. Dan tiada ganjaran pahala. Bahkan hanya kepada qurb. Ya, maka al-qurb mana berqurb hampir daripadanya ta'ala. Ya, atau kialah. Kemudian al-khawas wal khawasul khawas, pilihan atas pilihan. Ya, kita kata malam insya-Allah. Siapa dia orang khawasul khawas? Wahum al-fanun, ya, wahumul fanuna billah lillah. Ya, billah lillah, al-baqun minallah lillah, a'maluhum darajat. Yas'aduna fiha wala yashhaduna lahum amalan wala qurban bal afnahum, ya, afnahumullah anhum wa abqahum lahu li adai huquqi. Lagi tinggi tadi macam-macam. Allah. Siapa yang buka ni? Pakar. Siapa pakar ni? Arifin. Orang arif, ya. Kalau ma'arif tak ada kita ni ma'arif banyak. Tak sampai arif. Dia berpusing-pusing dengan hati dengan makhluk tu ma'arif. Ya. Orang beradab kita berasa tak? Orang belakang kita berasa tak? Orang puji kita berasa tak? Orang maki kita rasa tak? Tak rasa apa? Dengan Tuhan, okey, tu arif. Kalau orang puji kita sengit lain, orang maki kita marah hati, tu kau arif, tu ma'arif. Mana hati kamu gantung dengan makhluk, tu ma'arif. Ya, kalau arif tak dia dengan Tuhan, dengan orang apa dia tak rasa. Ya, rasa hati dia tu dengan Tuhan. Sebab bila sebut nama Tuhan dia gegar. Iza zukirallah, pum, dia gegar. Wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka memandang apa? Dua. Sama ada getaran jalal atau jamal berlaku. Dia dua kan. Dia takut dia gegar, sebut tak ada berasa kan. Ya, sebut pun tekan. Zikir tak saja, oh berat tu. Tapi jangan tinggal. La taturkiz zik li adami hudurika ma Allah. Ya, jangan kamu tinggalkan zikir walaupun dalam zikir kamu lalai. Sebab kamu lalai dalam zikir lebih baik terus tak ada zikir. Ya, tak ada zikir. Kalau zikir tak boleh, mati lagi baik. Orang tak zikir ni mati lebih baik. Orang menyemak ke dunia. Ya, lembu ke bawah orang zikir tuan. Allah. Dan orang yang khawasul khawas, pilihan atau pilihan, siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang lenyap tu, fanun, fana pada Allah Ta'ala, dengan Allah, bagi Allah. Dia nampak semua tu dengan Tuhan, biqudratillah, bi'iratillah, dan balik-balik bagi Allah, dia buat semua lillah, ya, serta kekal di dalam Allah, dia bakar dengan Tuhan dia. Bagi mereka itu naik padanya, ya, mana golongannya benar, darajat dia naik, yas'adun fiha, ya, naik mereka tadi fiha fil a'malihim tadi. Kalau itu pala yashhaduna lahum, ya, maka naik mereka itu pada mereka tidak menyaksi, la yashhadu, tidak menyaksikan bagi mereka amalan dan kurbah. Tadi ada kurbah pun boleh tahan kan, nak hampir, sini hampir boleh tak pandang, amal boleh tak pandang, terus dia dengan Tuhan. Ini lagi tinggi tadi. Allah, berlapis-lapis makan kan ni. Jejak tak jejak kita ke malaikat maut dah sampai dulu. Kata jejak ni rugi besar. Bal afnahumullahu, bahkan Allah Ta'ala memfanakan, Allah Ta'ala melenyapkan. Lenyap, fana, lebur sama tu istilah dia. Tuhan afnahumullah, memfanakan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Fa'il belakang. Anhum, daripada mereka itu, daripada apa? Amal. Anhum anil amal, daripada amal-amal semua lenyap. Dia semayang dia tak berasa digerak. Tuan-tuan semayang dia rasa tuan-tuan ke ataupun dia rasa digerak? Kita semayang tadi kita rasa kita semayang ke atau kita karam dengan af'al dia? Selagi kita nampak kita pergi semayang berasa memang semayang tu berat. Ya, lagi kita tak keluar daripada diri kita, semua ibadat adalah berat. Kalau dia keluar daripada diri dia, ibadat semua ringan.
Ya, apa mana keluar diri? Dia keluar daripada memandang haul dan quwah dia. Dia lazat dengan memandang Allah. Di mana punca tempat Swiss mula pandang Tuhan, fana. Dia lenyap je sap ketika Tuhan buka. Ya, kita padam memang dia buka dan tu kaedah dia. Terpadam dia rasa dengan makhluk, Tuhan buka dengan dia. Tuhan buka dengan dia tak ada apa, sedap. Ya, lazat dia buat ibadat. Buat dia karam dengan Tuhan. Bahkan Allah Ta'ala melenyapkan mereka daripada diri mereka itu dan mengekalkan mereka anibaka baginya untuk apa? Menunaikan hak-hak dia. Ya. Wa abqahum, mengekal ia Ta'ala hum bagi mereka li adai huquqi, kena menunaikan akan hak-hak dia. Habis. Kemudian kullama ijtanabta ya ayyuhas sadiq hawaka ya wa hazzaka, jawab dia pula ya qawiya imanuka, bila kuat iman dia payuk syafulaka sirrul hikmah ar-rabbaniyah, dia dapat sir dan ya ada. Kemudian wal qudratil ilahiyah wa annahu al-fa'il mawjud. Dia kata setiap kali engkau menjauhi, ya, wa kullama ijtanabta, tiap kali engkau menjauhi wahai salib, dalam proses wahai sampai dijauhkan apa? Hawakah, akan hawa nafsu. Hawa nafsu sama ada dalam konteks yang mudah dikenal dalam maksiat, tapi hawa nafsu masuk dalam ibadat, lagi bayar dan stres. Ya, dia masuk semua tuan nafsu. Dalam sembahyang dia masuk, dalam zikir dia masuk, dalam mengajar dia masuk nafsu. Dia masuk. Sebab ada perang nafsu ni besar. Syaitan kita zikir-zikir dia lari dan tapi tak lari habis, kita lupa dia datang balik. Yang macam anjing, nafsu tak ada, dia berlepek kita, tu hakikat diri kita. Ya, kita nak prepare dia dan itu yang bahaya. Sebab perangan dia tak kunjung habis, sampai mati juga habis dan. Maka disingkapkan, ya, setiap kali engkau menjauhi wahai salik hawa nafsu. Mana bila kita perang nafsu, kita terkajang ke dia, kita hendak ada tegurkan keimanan, maka disingkapkan bagi rahsia. Mana nak dapat singkapan hikmah rahsia, mesti padamkan nafsu. Padam segala kendak kita padam, zahir dan batin, malah cepat terbuka. Padam sulu banyak dapat sebab kita buat khusus cara dia, memang cepat terbuka, jangan pelik. Berbanding dekat kita duduk rumah sendiri macam-macam masuk, baru nak tarik zikir yang tu masuk ni kacau kan. Dan kekuasaan ketuhanan, dan bahawa dialah pelaku yang benar-benar wujud. Ketika dibuka je baru dia kata apa? Wa annahu fa'il al-mawjud, dia sebenar fa'il yang mawjud, pembuat yang mengadakan segala yang mawjud. Sebenarnya dia wujud yang sebenar, sebab wujud lain tak sebenar. Apa tak sebenar pula? Sebab wujud muqayyad dia tak sebenar. Wujud sebenar ialah wujud mutlak. Kalau wujud muqayyad, wujud dia terikat dengan yang lain, terikat dengan Tuhan. Maka wujud tu dia panggil wujud yang arid, baru datang. Ada wujud yang hakiki, wujud yang tidak terikat dengan siapa. Maka siapa taraf dia wujud, tunggal dia je, Allah Ta'ala. Wa kullama istanabta zatak bi an fanaita anha wa ansa ilal khalqi wa takhallaqta bi maqamil baqa'i bi an ra'aita anna allaha muhitun bi kulli syai'in. Muhit, ya. Baru dia kata apa itu? Kawiyah tauhiduk. Tadi kawiyah iman, ini kawiyah tauhid. Beza kan? Wa qad alimta anna tauhid tauhidun fil af'al wa tauhidun fis sifat wa tauhidun fis zat. Al awal tauhidul awam, wasani tauhidul khawas, wasalis tauhidul khawasul khawas. Dan setiap kali engkau menjauhkan dirimu dengan bahawa engkau lenyap daripadanya, itu makna jauhkan diri. Ijtanabta dengan mana? Ya, panaita anha. Ya, keperasanan diri kita tu kita lenyapkan dengan apa dan ya, bila dia hudurkan kalbi dia betul tepat dengan Tuhan, dia akan padam ini. Itu keadaan dia. Manakala hati tak hudur ke Tuhan, dia tak padam dan pada perlu kepada banyak suntikan zikir, dia tak lain dan kalau tak ada zikir jam, ya. Ni baca ilmu hakikat. Hikam macam-macam hikam baca. Tarekat tak ada dan dia tak berjalan. Sebab ada pengalaman tadi. Dia mesti ada jalan tarekat. Pegang hikam dia mesti ada jalan tarekat, baru dia boleh nampak.
Sebab semua benda ni natijah dalam tarik yang dapati oleh para awliya. Tuan buka, ya. Kalau dibaca ilmu tasawuf start daripada hikam ke atas itu, kalau dibaca dia tak tarekat, dia akan jadi cerita sahaja, jadi cerita hikayat. Yang baca tu akan hikayat guru cerita macam mana, dia sendiri tak mengalami. Ya, kalau dia duduk di jalan, dia tahu apa cerita benda-benda ni, ya, baru dia berasa. Sebab ilmu rasa, bukan ilmu hikayah. Dan setiap kali engkau menjauhi dirimu, dengan makna apa? Keluar daripada haul dan kuah, dah jauhkan diri kita. Dengan bahawa engkau lenyapkan daripadanya, lenyap apa? Keperasanan dalaman, bukan luar nampak kan? Dan daripada sekalian makhluk, dan engkau berakhlak dengan kedudukan baka. Ya, dia duduk dalam keadaan dia baka. Ya, wa takhallaqta, engkau berakhlak dengan bimaqamil baka. Baka mana? Ru'yatul khalqi billah, memandang makhluk dengan Tuhan. Mata luar dia jatuh je pada makhluk, mata dalam tu tengok, dia buka. Kita masalah buka mata luar, mata dalam tak buka, tu yang babas jauh. Allah, dengan kedudukan baka, kekal dengan Tuhan, dengan bahawa engkau memandang bahawa Allah Ta'ala itu meliputi dengan setiap satu, muhit. Ra'aita anna Allah muhitun bikulli syai'in, meliputi, ya, dengan tiap-tiap sesuatu. Makna apa? Tidak ada sesuatu terlepas daripada dia. Adalah dia panggil situ teguh tauhid. Dan sesungguhnya engkau mengetahui bahawa tauhid itu adanya tauhid bil af'al, tauhid bil sifat, tauhid bil zat. Tauhid yang pertama dipanggil tauhid awam. Awam mana ni? Awam dalam pandangan arifin. Sama-sama lain dia, awam lain dia kan. Ya, kita bawa tu dengan akal, tu lagi awam, tu orang bawa betul. Ini awam dari sisi dia. Ya, bila masuk tauhid afwan tu lah tinggi bagi kita, tapi bagi dia belum pergi pada sifat dan zat, ya. Tauhid pada yang pertama tauhid awam. Tauhid yang kedua tauhid dipanggil khawas, mana dia karam dengan sifat. Dan tauhid yang ketiga dipanggil tauhidul khawasul khawas, itu terkaram dia dengan zat, mana la maujud illallah, la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan dia, ya. Al-khalqu hijab wa anta hijab. Al-khalqu, apa makna makhluk ni? Hijabun ay ma'awukufika ma'ahum. Bila kalbi kita sangkut ke makhluk je habis, itu dipanggil hijab. Lepas tu perlu datang warid. Faham? Warid dia tembak, dia terikat, pegangan kalbi kita dipegang oleh makhluk. Pum, terbuka. Ya, bila terbuka dia boleh apa? Boleh berjalan dan sebab nak suluk kena buang pandangan makhluk. Kalau kau duduk dalam kelambu, kau tak buat makhluk, kau buat impun pula, tu baling dalam longkang kan. Kerana putus dengan makhluk, baru dia boleh berjalan. Sebab tu dalam tertarik, buang yang lain. Tempat sahabat saya Syekh Manan lagi pula, pergi suluk kat dia, bukan handphone dia ambil, dengan sim card tu cabut habis semua. Dia tak lagi masuk, ya. Dia punya apa, aura-aura luar tu tak lagi masuk, kacau dia. Oh, sedap tarik kan. Dia tengah-tengah sikit nampak ingat nur apa, berupa handphone. Handphone punya, nur handphone. Tak payah lah tuan-tuan mati ke handphone. Handphone kontak engkau dengan makhluk, zikir nak kontak dengan Tuhan, mana besar kan. Lain kali siapa zikir dia buat handphone, ambil handphone tu baling pula kan, pergi baling kat dua orang. Kata tempat lagi nak main handphone kan. Makhluk itu bersama keterikatan. Tengok tu, al-khalqu hijab. Apa makna khalqu hijab? Al-khalqu ma'awukufika ma'ahum. Bila kamu wukuf engkau serta makhluk, makna apa? Berhenti hati kita tak berjalan, ya. Waqafa yaqifu wukuf. Wukuf makna berhenti. Sebab kita dalam Naqsyaband dia ada wukuful qalbi. Bila nak wukuf qalbi dan, ya, bila dah bersih ke tempat. Dan bila bersih tempat, bila cahaya telah dibuka. Sebab tu bila masuk suruh pancaran cahaya dia akan diberi.
Latifah ni cahaya ni, latifah ni cahaya. Dia menyuruh, dia terang. Kita masuk rumah, pup, picit Swiss, baru nampak orang terang. Lepas terang apa nak duduk, kena sapu dulu. Duduk kan apa dengan apa, abuk dengan apa, sapu dulu bersih. Sapu dengan apa? Nafi wal isbat. Lepas tu bila habis lataib 7, dia pergi nafi isbat. Dia nafikan ketuhanan melainkan dia, menafikan fa'il melainkan dia, menafikan wujud sebenar dia. Bila bersih kalbi daripada memandang dia saja, baru dia selesai duduk. Dia panggil lepas daripada nafi isbat, dia pergi wukuf. Wukuf kalbi, setelah kita bersihkan pandangan tauhid kita betul dengan Tuhan, baru dia lazat. Bila dah duduk, dah sedap duduk, selesai, baru dibuka, dapat menyaksikan gambaran. Dia ada tayangan cantik, filem depan tu. Ini filem rohani. Filem rohani dia dengan Tuhan, dahsyat. Ini filem kita filem tak pakai, filem keling tu buka, Jepun, Korea. Menatang kapi, filem kau buka wijadah tu lagi hijab. Kan? Ini filem dengan Tuhan ni. Apa? Tuhan tajalli kan. Pum af'ali asma' dia kan. Berlazat ia dengan Tuhan ni kan. Itulah dia. Jadi panggil al-khalq ma'a wukufika ma'hum. Serta kau wukuf kalbi kau dengan dia. Bila berwukuf betul, tak boleh berjalan lah. Sebab tu kena lepaskan tambatan, jangan kita wukuf dengan dia. Dengan apa? Warid yang sampai. Aurada alaikal warid liyatasallamat min yadil aghyar. Tuan datangkan warid nak lepas kalbi kita daripada pegang makhluk. Bila pegang tak boleh jalan. Dia masuk, dia suruh dia kat rumah kuno. Sebab tu Syekh Wahab kata apa? Jangan dihirau anak dan bini. Kan? Dah tinggal kat rumah jauh pergilah. Dalam seluruh jangan fikir benda lain. Confirm kat dia je. Ini jasad kau dalam kelambu, hati kau kat rumah. Wahai kau tak payah datang. Kan? Kalau masuk suluk, kau nak masuk je pap dah serah diri kan. Sebab dia kata pergi masuk suluk seolah-olah kita apa? Balik. Kita sebelum tu kita jumpa tuan, dah mungkin saya tak jumpa lagi macam tu lagi. Kau sampai nak mati. Nak ajar yang dalam tu. Macam mana Rasulullah ajar kita semayang juga? Iza kuntum ila salah falisalli salatal muwaddi'. Semayang selamat tinggal tu. Salatan man lam yazunnu annahu yadnillahi abadan. Mereka semayang dia tak rasa dia boleh semayang lepas ni. Last. Ada satu masjid surau tu nampak dia buat tu depan. Semayanglah seorang kali terakhir. Oh bagus. Dia berjalan tulisan. Dia orang semayang tu, wah ni kali mati dia semayang. Semayang akhir. Bila kita kata ni peluang akhir, dia akan beri apa? Fokus. Ini masuk suluk, 3 hari nak keluar ni, nak pergi Johor. Dia pergi keluar lagi orang mana kita. Dia dalam suluk, kepala dia melancong. Tak payah langkau suluk. Itu kan suluk, tu masuk solok dia panggil. Bukan suluk, tu solok. Nak suluk ada suluk gaung dia. Kan? Kalau suluk kepala tak tempat lain. Kan? Suluk nak berjalan dan dia nak berjalan bukan jalan atas ni kan, nak akil alamil malakut, alamil jabarut nak pergi. Nak pergi alam mulki ni kan. Alam rohani ni. Berlazat dengan dia kan. Ini suluk ni, suluk tu betul lah tuan-tuan ni. Suluk jaga adab tu betul. Ada adab suluk tu dah siap. Raga tu betul. Kita bersunyi dengan dia je. Oh sedap. Kan? Orang dulu suluk kan. Kalau makan kan dia buat jemput tu kan. Seketul sebiji. Satu hari malam makan sebiji tu. Kau makan sampai 3 pinggan. Ini kan suluk mentah ke darah lagi. Sedap kamu ini mentah ke darah kan. Kau boleh lauk suluk tu biar tawar. Biar dia rasa denda nafsu ni. Sebab dalam perjalanan ni ada muaqabah. Muaqabah. Denda dia ada dalam sistem Islam ada. Muru auladakum bisalah iza balagal wajibuhum ila balagh 10. Suruh anak kamu 7 tahun semayang, 10 tak semayang sesar gotan. Siapa ada anak umur 10 tahun dah jam 4 ke apa, tengok kat rumah ni ada gotan tak? Kena gantung gotan panjang. Dia tak semayang sesar dia kan. Itu dia panggil darbatat, dipukul supaya dia balik adab. Budak ni dah besar dia tahu. Aku buat benda lain bapak marah dia, tapi kalau tak semayang dah sesar gotan. Baru nampak besar semayang tu. Kan? Ini anak semayang-semayang dia betul tengok itu. Dah budak kan. Kita suruh semayang dia masuk bila tu. Dah dia kata. Dah tengok kaki tak masuk. Badan mak bapak pun biul kena akal ni. Jadi kena bodoh kan budak ya. Suruh semayang betul-betul. Tak semayang piap dia kan. Biar dia takut. Kan? Dah budak terpiap sekali dia takut kan.
Ini dah dia bapak dia lembik dia kuih dadar. Jangan ni. Aku balik dengan kola yang kau tahu. Ya, pada bebal dia pandai beranak tak kerti jaga anak banyak. Kan? Dia pandai beranak, jangan pandai beranak tak kerti jaga anak. Habis tu. Al khalqu ma'awqufika ma'ahum hijab. Ya, bila makhluk tu kau lekat je hati kamu dengan makhluk tapi itu hijabun, mana dinding, mana hijab. Jangan harap kalbi kau boleh memandang dia an ru'yatillahi ta'ala. Dia pun memandang Allah Ta'ala, jangan harap nampak. Pandang kenapa? Dengan makna muraqabah dan musyahadah. Tak boleh masuk kan? Dia kena buang benda tu. Ya, sebab kalau kita perhati munajat dalam surut cantik kan. Buat Abang Mursyid apa dia sendiri baca munajat. Seronok baca dia. Ya. Dia orang boleh baca sebut nama Syekh di depan tu kan. Dia kontak rohani dia kuat kan. Sebab dia punya kalam-kalam tu semua proses dalam surut. Ya. Cantik. Habis dia makhluk itu bersama, dia kata ma'awquf, bersama keterikatan. Engkau bersama mereka adalah hijab. Wukuf mana berhenti tuan ni. Waqafa yaqifu wukuf. Mana makhluk ni ma'awqufika. Engkau hentikan kalbi kamu ma'ahum dengan dia, tu maksud dia. Ya, kalbi kita hentikan makhluk itu hijab daripada ru'yah, nak mendapat pandangan terus ke Tuhan. Wa anta ma'azalik, dan engkau ma'azalik pula serta dia hijab juga. Ya, tu. Ma'azalik hijabun anha, hijab daripada di makhluk tadi aidan juga. Yani engkau bersama dengan dia jika juga hijab daripadanya jua. Walhasil apa? Lepaskan. Dia kata farriq galbak, kosongkan kalbi kita daripada yang lain, bahawa dia akan dapat berjalan jauh, menjelajah. Dan kemudian wal haq tadi, al khalq, khal alif lam, kalau ada lam tu khalqu makhluk, kalau buang lam al haq, itu dia Allah Ta'ala. Di istilah sufi dia panggil al haq. Wal haqqu ta'ala laisa bimahjubin anka, dan hak Ta'ala bukan hijab. Allah Ta'ala dia kata laisa bimahjubin, tidak ada Ta'ala tu mahjub dihijab, anka daripada engkau. Mana tak ada siapa boleh menghijab Tuhan. Ya, kalau siapa boleh hijab Tuhan, hijab, oh dia handal bertuhan lah. Tak ada. Ya, kerana tiada kekuasaan untuk menghijabnya. Tak ada siapa boleh menghijab Tuhan, bahkan kita yang terhijab. Sebab apa? Izla qudrata ala ya hajbihi wa huwa ta'ala muhtajibun anka bika, sebab linazarika ila wujudika wa amalika, tu punca dia. Wa anta muhtajibun anka bika kazalika haza saqitun fin nusah, ya wa anta mahjubun anka bihi ta'ala, sebab li'annaka iza nazarta ila wujudihi ta'ala hujibat bihi anka. Ya, anta ma'a akwan malam tusyahid al-muqawwin. Itu Ibn Atak sebut, kau ditambah dengan makhluk selama kau tak musyahadah ke Tuhan. Dia dua tu, kau pandang dia ke Tuhan, makhluk kau terhijab. Kau pandang makhluk dengan Tuhan terhijab. Dia dua benda tu. Benda dipanggil apa? Lawan secara did. Dia lawan nakid lain, ni lawan did. Bila lawan did dia tak boleh bercampur. Ad-didan la yajtami'an. Benda berlawan dia tak boleh berhimpun, malam dengan siang. Tu benda tak boleh berhimpun, datang malam dengan siang, dan siang hilang malam. Itu maksud dia. Begitulah makna dengan tawajuh kalbi kamu pada makhluk, dengan Tuhan dia terputus. Kau menghadap dia ke Tuhan, dengan makhluk tak ada. Sebab tu bila dia masuk betul dengan Tuhan, confirm dia fana. Kalau dia masuk hadrat kalbi dia ke Tuhan, sam yang lenyap yang lain tu. Dia pancaran nur tu buka dah, bila lenyap lain. Bersedap ia dengan Tuhan. Kalau tidak ada nur, dia gelap, masih duduk dalam zulmatul khalq, kegelapan makhluk. Oh ya, tak lemas tuan-tuan. Lemas dah tuan-tuan duduk dalam gelap makhluk. Sebab tu bila terbuka hijab, lega rasa tuan-tuan. Macam benam kita dalam kepala dia, kalau dia pum dapat naik, lega rasa kan. Dan itulah orang bila kalbi dia buka, dia seronok menghadap, dahsyat tuan-tuan. Habis.
Al-haq itu bukan dihijab daripada engkau, kerana tiada kekuasaan untuk menghijab dia, dan dia Ta'ala terselindung daripadamu dengan dirimu. Ya. Sebab apa kita terselindung? Kita tak perasan Tuhan sebab kita pandang diri kita. Itu dia. Dia ada 9 kaifa an yahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'. Macam mana dia kata kaifa engkau boleh terhijab dengan Tuhan sedangkan dia azhar, dia yang menzahirkan, dia fa'il hakiki. Tak perasan juga, dia lebih terang. Oh, ada 9 dalam ni. Jadi kalam tu semua daripada kalam dia apa tu? Ahlillah. Orang yang telah dibukakan, maka dia pandang kita tak terbuka, dia kata Allah, dia kata kaifa yahjub. Macam mana kau boleh terhijab lagi? Macam kita pandang budak menagi dada tau. Dia budak menagi dada, dia duduk je lah parit, unyuk, muka elu meleli kan. Kita pun mengiling kepala, alah budak ni dada kau makan. Macam tu kan. Kita ngiling kepala. Wali-wali pandang kita macam tu. Alah tak sampai-sampai kau ke Tuhan. Bahlul kau ni. Ya, pada bebal kau ni. Tak naik-naik makam kau. Ikat diri kau dengan makhluk tak habis-habis. Ya. Dia mengiling tengok kita tu. Alah bodohnya. Kita pula pandang wali. Dia ni apa? Tinggal dunia ke? Dia pandang kita lagi teruk. Tuan-tuan, muka syafah dia. Pap dia. Rupa himar ada. Rupa hinzir pun ada. Macam-macam. Tu sarung Syekh Qadir Jalani punya kasut kan? Ya, sarung kasut Syekh Qadir Jalani tu bukan hijab kan. Sarung kasut dia je. Terperanjat tengok nanti. Dia semayang macam baca Quran, semayang zikir macam kepala di dalam tu. Itu hebat tak hebat para awliya. Sarung saja kasut Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, terbuka hijab. Kalau sarung kasut Wahabi nyam tak terbuka, ada lagi gelap. Kau ikut dia bid'ah apa tak nampak. Dah lawan tadi zikir Allah dia tak zikir ni bid'ah. Oh, ni kan tadi zikir tak habis bid'ah. Dia berdaah. Dia hentam Sofi tu, kau geram dengan Sofi Intan ni. Ini semua kalam tak ada nas. Nah, kepala otak kata. Orang dah pergi jauh dan kau nak nas. Waktu guru kita saya tunggu Haji Hashim lagi tak. Nah apa? Kau nak batan nas dia. Nak batan nas dia. Kalau tunggu saya 4 mazhab, tunggu Haji Namuddin nak kata. Ya. Bila orang tanya ada dalil, tunggu. Dia tanyakan, hal anta min ahli dalil? Ya, orang tanya dalil, mana dalil tu? Hal anta min ahli dalil? Kau ahli dalil lah. Kau aku bubur kan, kau nak subuh bari, nak irap pun tak kerti dah. Ayah dah lebay balik hari tu. Kau temberang gitu. Ya, Ba'ruah Mufti Negeri Sembilan Syekh Ahmad kan. Ada geng-geng daripada apa? Negeri Sembilan tempat Wahabi pun tempat. Kuala Pilah. Geng Kuala Pilah. Dia dua geng Kuala Pilah tu. Ya, geng ahli zahir yang babas, geng ahli batin yang terlekuk. Dua-dua dia. Ahli zahir yang babas, ahli batin yang terlekuk. Ada juga tu. Kat Kuala Pilah banyak tu. Ya, yang ahli zahir ni buat Wahabi ni. Dia pergi jumpa Datuk Arwah Syekh Murtada. Dia minta ada main ke dia nahu je. Dia baca harian, kau i'rab jadi apa ni? Kau nak i'rab minta erti, nak lawan Imam Mazhab. Pergi balik balik wudu dan lampu bebal. Yang satu lagi pula hakikat terukub ni tak payah semayang. Kat Kuala Pilah banyak kan. Diri sebenar diri tak payah semayang. Pun ada juga ni babas panggil. Ya, jaga dua-dua ni. Yang zahir terus, yang terukub ke bawah tu habis. Kita peringkat yang pertengahan. Ya, syariat wal hakikat di jalan sekali. Oh, dia betul. Macam-macam akhir zaman ni. Jaga tu. Jangan tersesat tu dah. Allah Karim. Habis satu lagi. Wal haqqu ta'ala laisa bimahjubin anka izla qudrata ala hajbihi wa huwa ta'ala muhtajibun. Ya, bika lin nazarika li wujudi wa amla anta muhtajibun anka bika kadzalika wa hadza sakitun bi nuhs. Ila akhir dah baca kan. Mana al-haq itu tidak dia terdinding, berarti ada kuasa yang boleh hijab dia, dan terselindung daripada-mu dengan dirimu, sebab kita leka kita, kerana engkau memandang kepada kewujudanmu. Orang suruh pandang wujud dia, kita pandang wujud kita buat apa kan? Wujud yang hakiki kita pandang. Dan amalan, selagi kita pandang kita, amal kita, maka orang tu takkan terbuka jalan marifat yang khassah. Dan engkau terselindung daripada-mu dengan dirimu, terhijab dia dengan diri dia sendiri. Demikian juga ya, perkataan ini gugur pada setengah naskah matan.
Ya Allah. Dan engkau terselindung daripadanya dengannya, ya. Ta'ala tadi kerana apa? Ni. Apabila engkau memandang kepada kewujudannya, syuhud akan wujudillah, ya, engkau dihalang dengannya daripadamu. Jadi engkau akan terhijab dengan dia, dengan syuhud tadi daripadamu. Apa maksud dia? Fana lah. Lenyap, tak perasan kita lagi dah. Ya. Kita pandang je dia, hilang. Kita pandang betul-betul syuhud, terbuka hijab kudrat dia, maka terhilang kudrat makhluk. Mana apa? Lenyapkan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Lenyapkan iradat makhluk dalam memandang iradatillah. Dan lenyapkan awsaf sifat makhluk dalam memandang sifat dia. Last sekali, lenyapkan wujud makhluk dalam memandang wujud dia. Baru tepat. Dia itu kemuncak dan kanallah wala syai'a ma'ah. Kalau ada Allah, tidak ada sesuatu pun dengan dia. Bermakna nak masuk jalan ke dia, jangan ada sesuatu kita pandang, dia je, ya. Baru dia akan sampai. Dan pasal nasar digantikan ucapan bihi itu, dengan lapas bihim tu je sikit ada, ya, bihi dengan bihim. Iaitu dengan makhluk. Kalau bihim mana dengan mereka itu, dengan makhluk. Dan akhir sekali pan, ya, fan fasil maka pisahkan, ya, infasil. Anta anka. Kadang-kadang ni buat ni, pisahkan engkau dari dirimu. Wah, ya. Syariat pisahkan apa? Maksiat juga. Kalau hakikat pandang terus lagi tinggi, maknanya faslun wasal, kerat baru sampai. Kalau gitu fanfasil anta anka ay afna an wujudika wa haulika wa quwwatika. Jawab dia apa? Tashhad ma mannallahu bihi alaika minan ni'am wal jud. Manakah tidak nampak betul-betul dapat nikmat sebenar apa? Ya. Wa itmamun naim binazar wajhil karim. Tamamun ni'am ru'yatul mun'im. Sama arti lebih kurang, ya. Selagi tak nampak mun'im, orang tu mahjub, seksa hidup dia. Maka dia kata pisahkan, kerat. Itu lambang apa tu? Mujahadah, kerat nafsu gitu, ya. Nak dapat ilmu dunia dekat dalam hadis yang dia kata apa? Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Ya. Man zahada, barang siapa yang menumpulkan kalbi dia dengan makhluk, zuhud, ma fi qalbi ghairullah, barulah Tuhan ajar dia terus, ya. Cuma isyarat habis. Dan daya membuang dan upaya haul dan kuah, ya, pasti engkau menyaksikan. Tengok ya, tashhad, confirm. Bermakna kalau kita boleh duduk dalam maqamul musyahadah, bermakna kita adalah orang yang masih tertambat memandang haul dan kuah gitu, ya. Ya, anda tertambat ke? Dah musyahadah belum? Confirm tertambat. Yang lebih teruk lagi, dia tertambat, dia rasa, anda tertambat ke? Tu lagi kacau. Ya, seorang tanya, anda ni ada dosa ke? Oi. Banyak kacau. Wali-wali rasa dosa dia macam pasir di bumi. Apa lagi kita dan habis. Jadi maknanya apa dia dua benda tu? Anta ma'akwan malam tu syahid mukawin. Bermakna kita syuhud akan mukawin Allah Ta'ala, confirm akan terpadam pada makhluk. Bermakna kalau hati dengan makhluk belum masuk makam musyahadah. Itu keadaan tu. Benda tak boleh bertembung ni, malam dengan siang. Habis. Iaitu ma mannallahu bihi alaika minan ni'am wal jud. Dan lenyaplah engkau daripada kujuannya, dayamu dan upayamu. Pasti engkau musyahadah apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Itu mamanna, ya, minan Tuhan tu macam-macam ke atasmu, alaika atas engkau. Apa dia? Ma, bayan daripada ma, minil bayan, minan ni'am wal jud, daripada pelbagai nikmat dan pemberian, ya. Tuhan akan bukakan. Itu di antara apa nak dapat. Mudah-mudahan kita mendapat sentiasa nikmat-nikmat yang besar dengan Tuhan. Wassalam alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salam sejahtera daripada atas engkau dan rahmat Allah Ta'ala dan keberkatannya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat besar daripada kalangan. Ila hartin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.
ghairil maghdubi alaihim. Kadzalikal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kadzalikal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa lana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah ma asrafna min dzunub. Wa'asimna ya Allah fima baqiya minal ajal fa inna khaira kullahu biyadik wa anta bina raufur rahim wa anta bina raufur rahim wa anta bina raufur rahim. Allahumma haqqiqna bihaqaiqil qalbi wasluk bina ya Allah masalika la ahli jazbi. Allahumma rzuqna razzatal ma'rifah wa dalatal syuhud ilayk bibadil habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah futuhal arifin Rahman Nabi Rabbana zalamna anfusana. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah tamat aja. Ada jalan kita awal nak baca. Ulang balik ada rakaman. Antara dua kita baca kitab tu, kitab karangan Syekh Yahya Laksmani, Naqsyabandi Kajam. Ada 7 siri tu. Atau karangan Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal, itu Tarekat Ahmadiyah pun tak ke? Tak ada baca lagi tu. Dia tak ada jual kitab, semua kitab kena photostat balik. Ya, tengok macam mana, kat mana gerak kita baca kitab tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam.